أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ada kesempatan dan ruangan untuk syarah kepada kitab Safinatun Najah insya-Allah taala. Rasanya kita dah sampai kepada muka surat yang ke-245. 245 kita dah membincangkan berkaitan dengan bacaan dipanggil sebagai bacaan bukan Al-Fatihah ni. Ya, bacaan Al-Fatihah. Kita sampai kepada yang ke-6, 245 wasadisu. Naam. Hadza. Wasadisu qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Yang di antara rukun yang kita sedia maklum yang terkandung syurut yang terkandung di bawah kita pembacaan Al-Fatihah ialah kita membaca kesemua ayat dalam surah tersebut dan di antaranya ialah basmalah. Dalam mazhab kita Syafi'i, basmalah dikira sebagai ayatun minal Fatihah. Amalan la'tiqadan li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha. Surah Bismillah itu dikira ayat dalam surah Fatihah secara amalinya, bukan secara i'tiqadi. Kerana ada khilaf dalam kiraat pun. Ada yang mengiranya bukan ayat dan juga tidak ayat. Itu khalas, ada khilaf mazhab yang begitu banyak. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, kita mengiranya sebagai ayat. Okey. Wa yakfi fi subutiha amalan hukman li zannin, cukuplah dengan kita beramal itu merupakan ayat dalam surah Fatihah. Khalas. Okey, sebagaimana kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia mengatakan wa'adduhu ayatil Fatihati sab'un, dan kita kira juga ayat dalam Fatihah ada 7 ayat. Okey. Dan wa amma 'adduhu kalimatiha fatas'un wa 'ishruna kalimatan. Adapun jumlah kalimahnya ialah 29 kalimah. Khalas. Okey. Jadi tidak ada isu besar. Yang penting kita baca bermula bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin dalam melengkapkan rukun Fatihah kita ketika berdiri. Wasabi' seterusnya adamul lahnil mukhilli bil ma'na, kita tidak membaca ayat, tidak melakukan kesalahan ketika baca surah Fatihah yang boleh merosakkan makna. Imam Syarqawi mengatakan wallahnu 'idna al-fuqaha yashmulu taghyir al-i'rab. Ia termasuk kesilapan menukarkan baris, ibdal harfin bi akhar, tukar huruf. Wa amma 'inda al-lughawiyyin wa nahwiyyin fa huwa taghyir al-i'rab. Ya, perubahan i'rab dan kesilapan i'rab. So ada beza di antara fahaman fuqaha dan juga lughawi, tapi yang kita ambil kira ialah fahaman fuqaha. Mukhil makna, kesilapan daripada i'rab, tukar baris dan sebagainya, tukar huruf yang boleh merosak makna. Ay yanqula ma'na al-kalimati ila ma'nan akhar, sampai kita menukarkan makna kalimah kepada makna yang lain. An'amta jadi an'amtu dan seterusnya. Okey, ataupun kita tukarkan au yusayyiruha la makna lah, ataupun kita tukarkan kepada benda yang tak ada makna. Contohnya kalimah allazina, kita tambahkan kalimah allazina, kita isba', ataupun kita isba'kan syiddah tu allazi, tak ada sebab pun dan tak ada makna pun. Okey, li'annahu dan ia boleh menukar makna. Kalau kita baca sedemikianlah, sama ada menukar makna lain ataupun menukar kepada tak ada makna langsung. Okey, itu dia. Okey. Dan juga kita rafa'kan, okey, kita rafa'kan kalhamdulillahi. Alhamdulillahi kita baca alhamdulillahu. Na'budu kita baca na'buda dan sebagainya. Okey? Ada tak? Okey, tapi tengok sabar dulu. Kita baca, itu dia punya istidrak, itu dia punya tadaruk, istidrak dia.
Yang sebelah tu 246 tu bikhilafi ma laysa kadzalik. Tu starting dia. Itu dia punya mubtada dia. Bikhilafi berbeza dengan apa yang tidak sedemikian, yakni tidak merubah makna dan tidak bermindahkan maknanya kepada yang tanpa makna. So jadi tidak ada ubah makna. Bikhilafi ma laysa kadzalik bermaksud berbeza. Orang yang baca Fatihah dan dia membuat kesilapan tapi kesilapan itu tidak berubah makna. Macam alhamdulillahi, kita baca alhamdulillahu. Ya, kita taghyirul i'rab. Betul kita merubah i'rab tapi kita tidak merubah akan makna tersebut. Ataupun na'budu, kita baca na'buda. Boleh baca na'buda kalau ada harf nasab depan tu. An na'buda, an ta'buda kan. Tetapi entah macam mana kita tersilap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, benda tu salah. Kita taghyir i'rab tetapi tidak merubah makna. Li baqa'il ma'na fil jami', kerana kesemua itu walaupun ada perubahan tapi tetap mengekalkan makna. Okey. So, ia tak batal lah, tak batal. Tapi tak cantik lah, tu dia kira lahan jugalah. Lahan tu khafiyah, tak ubah makna. Tapi tak cantik, tak bagus lah, tak sempurna. Tetap ada kesilapan cuma tidak merubah makna. Wa amma law fataha hamzata ihdina faqad ghayyara al-ma'na. Tapi kalau kalimah ihdina difatahkan, ahdinas siratal mustaqim. Ahdina. Asalnya kita kata ihdina. Kan? Ihdina, ya Allah, tunjukilah kami. Tapi kalau ahdina فإنه حينئذ صار المعنى اهدنا الصراط المستقيم ابعث إلينا إكراما هدية وعطية. Ahdina tu maksud apa? Berilah kami hadiah. Ihdina ni dapat perkataan huda yahdi ihdi. Huda yahdi ihdi. Memberi petunjuk, ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Tapi kalimah ahdi daripada kalimah af'il, af'ala, yuf'ilu, af'il, maksudnya berilah kami hadiah. Ahdinas siratal mustaqim. Salah tu. Ubah makna. Ubah kalimah, ubah makna. Sebab apa? Ia merubah kepada kalimah ahda, yuhdi, ahdi. Memberi hadiah dan berikanlah kami hadiah. Okay, salah lah tu. Itu panggil ghayyaral makna. Itu dikira batal. Salah. Tulang balik Fatihah tu dah. Okay, khalas. Jadi, poin kita di dalam Fatihah, membaca dengan memastikan kalau kesilapan itu tidak merubah makna, masih lagi diterima. Tapi kesilapan merubah makna, ia tidak sah dan perlu diulang kembali. Wasamin, yang keenam. Yang ke-8. Antakuna ayil qira'atu halatul qiyam fil fard. Dibaca ketika fardu. Kalau ketika solat fardu, kita baca ketika berdiri. Maknanya setiap bermula basmalah, bismillah, sampai kepada waladdallin, memandangkan dia adalah merupakan rukun, ia perlu dibaca dan berada ketika orang tu sedang berdiri. Okey, jelas. Watasi', mana kalau duduk, kalau sembahyang sunat tak ada masalah. Tapi kalau sembahyang wajib dan dia boleh berdiri, dia kena baca Fatihah ketika berdiri. Melainkan dia tak boleh berdiri, itu cerita lain. Tak boleh berdiri langsung ataupun boleh berdiri kejap sahaja untuk takbir dan dia duduk, tak larat, tak apa. Tapi kalau dia boleh berdiri, dia perlu baca Fatihah ketika dia halatul qiyam. Okey. Watasi', kalau tak boleh berdiri tu, mana cerita lain lah. Sembahyang duduk, sembahyang baring tu, memang itulah keadaan dia, itulah kemampuan dia. Watasi', yang ke-9 ialah ay yusmi'a nafsahu al-qira'ata, dan juga ia mendengarkan bacaan Fatihah itu akan dirinya. Ay isma'uhu nafsahu jami'a hurufiha in kana sahihas sam'i wala laghat. Dan dia boleh mendengar dan dia mendengarkan dirinya setiap huruf yang ada dalam Fatihah itu kalau dia memiliki pendengaran yang sempurna. Ini kadang-kadang biasa berlaku kekeliruan. Adakah kita kena baca sampai dengar sebiji? Macam bacaan dalam tilawah ataupun tadarus, tak boleh ke baca bismillah, baca tu macam berbisik tapi bunyi huruf. Dia bukan berbisik tak bunyi langsung, ada kalanya berbisik tak bunyi. Sebab apa? Kalimah qiraah itu baca.
Tapi baca tu bertingkat-tingkat. Ada bacaan yang jahar dan sir. Bacaan dia sir, tapi sir pun dia dengar. Adakah itu okey? Okey. Yang penting dia dengar. Bukan dia kena mendengar seperti jahar. Tak. Bukan. Jadi rukun tak mengatakan perlu mendengar seperti jahar. Bukan. Rukun mengatakan ayyusmi'a nafsahu. Dia dengar. Dia dengar sendiri itu mungkin dia merupakan bacaan sir. Tapi dia dengarlah perkataan tu. Okey? Memang tak sama dengan jahar. Jangan fahami ia macam jahar. Tidak. Jahar tu imam kalau ketika semayang berjamaah. Maghrib, isyak, subuh. Tapi kalau sir, zuhur asar tu sir. Tapi sir-sir pun kita dengar. Walaupun dalam nada berbisik, tapi kita jelas setiap huruf. Jelas tu bukan jelas macam jahar. Tu kena very clear kita menerangkan pada orang. Memang tak sama mendengar huruf ketika jahar dengan mendengar huruf ketika sir, tak sama. Yang penting kita mendengarnya. Kalau dia memiliki pendengaran yang sihat. Kalau dia tak dengar, dia pekak baca apa yang dianggarkan dia dengar. Jangan dikuatkan suara untuk didengar. Tak boleh. Memang dia pekak. Bila dia pekak, memang dia kena menjerit baru dia dengar. Adakah dia perlu menjerit ketika semayang? Tak boleh. Apatah lagi kalau dia semayang di masjid, lagi tak boleh. Imam pun tak sekuat dia, dia lagi kuat daripada imam. Tak boleh macam tu. Dia kena ambil kira, kalau saya tak pekak, saya boleh dengar bacaan saya ini. Okey, itu consider. Boleh itu consider sah bagi dia lah, walaupun dia seorang yang pekak. Memang tak dengar pun dia baca sendiri. Tapi kalau dia tu tak pekak, dia akan dengar bacaan yang dia larungkan ataupun yang dilagukan ataupun yang dibaca ketika itu. Jangan diikut telinga dia. Dia pun nak dengar juga. Macam orang sihat dengar, tak boleh. Sebab itu nanti akan mengganggu orang lain. So kalimah beza di antara sir dan jahar ni ialah sir tu hanya mendengar orang yang membaca. Jahar tu didengari oleh orang sekeliling dia. Okey, tu beza di antara jahar dan juga sir. Hari ni semayang masih lagi dalam penjarakan, cantik lah. Bila jarak tu, baca macam mana pun orang tak dengar sangat. Tapi bila kembali normal, kita akan dengar orang sebelah kita. Tapi secara normalnya, kita boleh je tak dengar. Kalau kita baca pun, kita mungkin dengar kita punya bacaan sahaja. Okay. Bukan bermaksud bila kita kena dengar tu, kena jelas macam jahar. Tidak. Ya, kita mendengar tapi sir. Okay, sedemikian ya. Wal ashir alla yatakhallalaha dhikrun ajnabiyyun, iaitu tidak diselangi dengan sebarang zikir ajnabi. Okay, melainkan kalau itu merupakan maslahatis salah, seperti ta'min imam, kita imamkan. Ta'minihi liqra'ati imamihi ataupun kita fatah. Kita fatah. Apa fatah ni? Fatah ni ialah kalau imam baca surah ataupun Fatihah lah contohnya, dia tak ingat. Dia tak ingat. Tengok kaedah dalam mazhab Syafi'i, tengok apa Syekh ajar kita. Wala yaftahu alaihi illa tawaqqafa wa sakat. Fama dama yuraddidul ayata la yaftahu alaih. Kita dalam mazhab Syafi'i dia ajar adab nak fatah. Fatah ni imam baca surah. Imam lupa. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Lupa dah pula. Awal surah Anbiya tu. Apa ni lepas ni nombor 2 ni tak ingat. Kalau imam tu ulang balik, jangan duk kacau dia. Jangan kacau dia. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kalau dia dengar, kalau dia dah terdiam, tersenyap dan dia tak boleh attempt lagi, tak boleh cuba lagi, baru kita boleh fatah. Ma ya'tihim. Kan? Kasih dia ingat. Tapi kalau dia ulang, fama dama yuraddiul ayata la yuftah alaih. Selagi dia ulang untuk datangkan ingatan, jangan duk fatah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain mungkin boleh, kalau orang Arab dia jangan lupa je. Orang Arab ni kalau kita jadi imam, jangan kita lupa dia akan sambung. Walaupun tersasul pun dia sambung terus. Itu mungkin cara dia lah. Mazhab Syafi'i kita akan fatah, bukakan idea ataupun ingatan imam tu kalau dia tawaqaf wasakat. Kalau dia tiba-tiba senyap dan juga berhenti, barulah kita bagi dia hin. Fa in fataha in qata'at qira'ah. Kalau dia berhenti maka terputus bacaan. Naam, in daqal waqtu fataha alaih
wala tanqati'ul qira'ah. Tapi kalaulah tempoh ataupun dia terhenti tu, kalau jap. Okay. Kalau dia terhenti, ini dalam bab Fatihah. Kalau dia terhenti, maka akan terputus bacaan. Okay. Naam in daqal waqtu fataha alaih. Tapi kalaulah dia terhenti baca Fatihah. Lupa Fatihah ni kes yang agak rare lah. Tapi ni betul-betul berlaku. Dia lupa baca Fatihah. Dalam Fatihah tu lupa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lupa. Kalaulah kita ni daqal waktu nak habis ni. Okay, kita kena buka kasih dia idea. Ketika itu tak perlu dia nak patah balik lah. Dia terus baca je. Okay, baiklah. Wala budda okay, yang fatih yang kita yang belakang ni, yang duk fatah ni, yang duk memberikan idea ingatan kepada imam ni, wala budda ayyakun al-fathu biqasdil qira'ati walau ma'al fathi. Kita kena niat, kena tasyrikun niyah. Kenapa awak tegur ataupun fatah imam? Sebab dia lupa. Dan juga untuk saya menyempurnakan bacaan. Kita kena meniatkan menyempurnakan bacaan ataupun nak baca. Bukan semata-mata untuk tanbih. Apa tanbih? Kita mengingatkan imam. Kerana tanbih semata-mata fa in qasada fat wahdah au atlaqa au qasada wahidan la bi'aini batalat salatuhu. Imam tu lupa. Kita jadi makmum, imam tu lupa ayat. Kita pun beri dia fatah, kita fatah dia. Kita panggil fatah. Kita buka. Kalau dia buka tu apa niat awak tu? Semata-mata buka ataupun tegur. Ataupun tak ada niat, saya main baca je. Ataupun dia kata saya niat salah satu lah. Sama ada saya fatah ataupun saya nak bacaan. Tanpa dia boleh spesifikkan apa dia nak. Batalat solatu tidak sah. Kerana apa? Kalau nak fatah imam, kena ada niat bacaan. Saya nak baca Quran. Kalau semata-mata niat untuk menegur, itu dah boleh batal sembahyang. Sebab apa? Mana boleh kita berinteraksi dengan orang lain. Itu dikira interaksi. Fatah tu dikira interaksi. Okey ya. Baik. Seterusnya. Okey, baca sikit dalam syarah itu. Fatanqati'ul bitta'min liqira'atihi wal fathi alaih. Okey. Maka akan terputuslah ta'min dengan bacaannya dan juga fatah alaih. Kata'min sujud tilawah ma'al imam. Wa in sajada ma'a ghairihi 'amidan 'aliman batalat salatuhu. Okey, jap. Kita baca balik daripada atas. Kita dah miss dia punya point dia. Fa kharaja bi qira'ati imamihi. Terkeluar perkataan imam. Qira'atu ghairihi walau ma'muman akhar. Ni tak ada kerja dia. Ni panggil tak ada kerja. Dia sembahyang jemaah. Memang kalau imam lupa, dia boleh fatah. Tidak ada masalah. Isu sekarang ni, yang lupa tu bukan imam dia. Yang lupa tu jemaah sebelah dia. Jemaah tu terkiar-kiar baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dia dengar. Maliki yaumiddin. Dia dengar orang sebelah dia tak habis Fatihah tu. Teruk tu depan ni. Fatihah pun tak boleh baca. Hancur lah. Kan, kita jadi sembahyang jemaah ni kalau rapat-rapat lah. Ni mungkin seorang jemaah yang concern. Yang take care dengan jemaah lain. Padahal bukan kerja dia ketika itu. Dia sembahyang, dia solat. Jemaah sebelah dia tak habis-habis baca Fatihah. Ulang-ulang Fatihah tak habis-habis. Tak jumpa jalan keluar. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dia dengar sebelah. Takkan lupa kot. Teruk tu Dia pun tegur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tegur orang sebelah kita. Apa hukum dia? Dia tegur orang sebelah tu. Dia fatah orang sebelah tu. Bukan imam dia. Orang sebelah dia. Fatanqati'u bitta'min liqira'atihi wa fathi alaih. Ketika itu, kalau dia baca amin untuk orang sebelah dia, tak ada kerja dekat lah. Dia dengar orang sebelah dia kata, Siratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Dia pula kata amin. Ketika dia amin itu, dia tengah baca Fatihah untuk dia. Ni yang kata tak ada kerja. Dia tengah baca Fatihah.
tiba-tiba dia aminkan Fatihah rakan sebelah dia, terputus Fatihah dia. Ataupun dia tengah baca Fatihah, tiba-tiba orang sebelah dia lupa Fatihah, dia tegur. Dia sambungkan Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hukum dia? Ketika itu batal lah ataupun terputus dia punya Fatihah. Okey. Wa kat ta'min sujud tilawah ma'al imam. Seperti takmin juga, maka sujud tilawah bersama imam. Wa in sajada, okey. Kalau imam itu baca sajadah pagi subuh kan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha qarru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Okey. Okey, la yastakbirun Okey, habislah. Patut dia kena sujud kan, sujud. Okey. Tengok dia, tapi dia sedang baca Fatihah. Dia sedang baca Fatihah tu. Dia pula sebagai jemaah sedang baca Fatihah. Maliki Yaumiddin. Imam pula yastakbirun. Apa dia kena buat? Dia boleh sujud tak? Boleh. Adakah terputus bacaan dia? Tidak terputus. Kenapa? Itu merupakan maslahatus solah. Baca amin untuk imam. Fatah untuk imam. Fatah ni kita tolong imam yang lupa. Kita sujud tilawah. Semua itu limaslahatus solah, tidak memutuskan bacaan Fatihah dia. Tetapi wa in sajada ma'a ghairihi 'amidan 'aliman batalat salatuhu. Tapi kalau ni patah balik kes tadi tu, kes layan jemaah lain. Dia dengar jemaah ni cerita makmum yang mendengar bacaan orang sebelah dia. Mungkin sembahyang bersendirian kot, wallahu alam. Dia ni tiba-tiba mendengar jemaah sebelah dia ni baca, bukan jemaah lah, orang lain yang berada berhampiran dengan dia membaca ayat sujud. Okey. Fasjudu lillahi wa'budu, ataupun ayat lain kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dia dengar. Yang baca tu orang sebelah dia, dia sebenarnya seorang-seorang tapi dia dengar. Dia pun sujudlah kerana bacaan orang sebelah dia. Batalat solatu. Kalau dia tahu hukum tak boleh, saja sujud, hukumnya batal. Okey? Tapi tak ada kerja lah. Kita pun kadang tak faham pun. Tapi itulah hukum dia. Wa yushtaratu aidan kaunuha bil arabiyyah. Jadi surah ni kena baca lah bahasa Arab lah. Baca macam bacaan tu. Yushtaratu aidan adamul qira'ati bisyadhil mughayyir ma'na aidan. Tak boleh kita baca bacaan qiraat yang merubah makna, yang syaz, yang ganjil. Yushtaratu aidan adamus sarif, juga disyaratkan kita tak meniatkan untuk berpaling. Falau qasada biha syifa lam yajuz liwujudis sarif wala budda ayaqsul qiraati aw yutliqu. Maka dia tak boleh baca apa-apa. Dia kena baca Fatihah tu memang untuk baca Fatihah yang merupakan rukun. Bukan baca Fatihah untuk ambil berkat agar dia sihat. Saya baca Fatihah ni dengan niat agar saya ni sihat ni, diberikan kesihatan. Tak ada. Okay, itu dia kira apa? Dia kira sarif. Kita berpaling daripada niat qiraah. Khalas, habis cerita. Okay, habis tentang Fatihah. Faslun fi bayani iddati syaddati fil Fatihati wa mahalliha. Fasal dalam menerangkan bilangan-bilangan saddu dalam Fatihah dan tempat-tempatnya. Tashdidatul Fatihati arba'a asyar. I'lam, tahwilah bahawasanya syiddah ataupun sabdu yang ada dalam Fatihah ada 14 tempat. Yang pertama, bismillahi fawqal lam. Bismillah. Bismillah itu adalah sabdu. Okey. Seterusnya Ar-Rahman. Ar-Rahman ni merupakan fawqar ra. Ar-Rahman. Atas daripada ra tu. Itu merupakan sabdu. Ar-Rahim pun juga sabdu. Alhamdulillah, lillahi faqlam. Rabbi atas ba. Ar-Rahman atas ra. Ar-Rahim atas ra. Malik Yaumiddin atas dal. Iyyaka na'budu atas ya. Iyyaka. Wa iyyaka nasta'in atas ya juga. Okay, semua itu merupakan sabdu yang perlu kita ambil kira dan tidak boleh kita abaikan. Okay,
walau khaffaf. Okey, contohnya dia kata apa? Syarah, tengok syarah muka surat 248 tu. Dia kata apa? Falau khaffafal ya min iyyaka. Kalau dia mentakhfifkan, tidak membaca sabdu pada kalimah iyyaka. Jadi apa? Jadi iyyaka. Fawajaba alaihi adatuha. Maka dia boleh wajib ulangkan semula. Wa kaza salatuhu in ta'ammada wa alima. Juga dia kena ulang solat kalau dia sengaja dan tahu akan hukum dia. Wa in qasada al-ma'na kafar. Tapi kalau kita baca iyyaka itu tanpa sabdu, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada sabdu. Wa in qasada al-ma'na, tapi kalau kita membaca sedemikian tanpa membawakan sabdu yang betul dan kita qasad makna iyyaka tu bermaksud dawu syams, cahaya matahari. Jadi kalau kita dah tak baca sabdu, kita pula niat makna iyyaka tu, itu merupakan cahaya matahari, hukumnya adalah haram, bahkan boleh kafar, boleh gugur ataupun boleh kufur. Sebab apa? Perkataannya ialah seolah na'budu iyyaka, saya menyembah cahaya matahari dan meminta pertolongan daripadanya. Salah tu, bahaya. Tapi kalau tak tahu makna tu, tak tahu makna, tak haram lah. Tapi tetap kita kena ulang. Sebab apa? Kita menggagalkan bacaan yang betul. Okey, terus lagi. Ihdinas sirata. As-sirat. Sirat tu adalah merupakan sabdu. Siratal ladzi, lam tu. Yang kedua. An'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Okey, itu merupakan ada atas lam tu ada sabdu kan. Itu merupakan bacaan yang juga perlu kita baca dengan sabdu. Perlu dipelihara akan sabdu yang betul. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Faslun fi bayani mawadhi'il raf'i yadain. Fasal dalam menerangkan apakah tempat kita perlu angkat tangan. Allahu Akbar. Ada 4 tempat. Yang pertamanya apa dia? Tengok dalam matan dulu. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Fayabtadi'ur raf'a fiha ma'abtida'i takbiri wa yunhihi ma'al intihaihi. Cantiknya kita mulakan takbir dengan gerakan yang sama. Kita angkat tangan tu serentak dengan kita sebut Allah. Itu bahasa mudah faham lah. Kita mengangkat tangan itu dalam keadaan keserentakan dengan sebutan kita. Allahu Akbar. Okay, itu dia. Okay. Itu yang paling kamal lah, paling cantik. Okay. Wa qala al-mahalli wa yakabbiru ma'a khaddi yadayh. Ada yang mengatakan khaddi yadayh, kita takbirkan sampai ma'a tu. Masa bila? Kata Imam Mahalli, kita takbir ketika tangan tu sedang bawah lagi. Allahu Akbar. Mana lewat sedikit lah. Kata Bajuri pula, fabtida'uhuma kadhalik. Permulaan keduanya macam tu juga. Fama yaqa'ul ana min ar-raf'i qabla takbir khilaf as-sunnah. Adapun yang mengangkat al-an ni nar-rafa' qabla takbir, kita ada kalanya kita angkat sebelum takbir. Itu tak boleh. Itu tak digalakkanlah khilaf. Maaf, bukan tak boleh, khilafus sunnah. Maknanya sah sahaja. Sebab angkat tangan ni bukan wajib. Tapi nak cari mana yang paling cantik. Paling cantik ialah serentak kita sebut diangkatkan tangan. Tapi kalau kita angkat tangan baru takbir. Allahu Akbar. Itu dipanggil khilafus sunnah. Sekalipun ia dibuat oleh orang yang ramai. Khalas lah. Tapi itu taklah kata batal lah. Nombor 2. Tempat lain yang digalakkan mengangkat surah, mengangkat tangan ialah indal ruku', ketika kita ruku'. Iaitu indal huwiyyi lirruku', ketika dia turun untuk pergi kepada ruku' daripada berdiri. Wa akmaluhu, dan yang sorry. Fayabtadidur raf'a fihi ma'a ibtida'i takbir inda ibtida'il huwi wala yudimuhu ila intihaihi. Bila kita nak baca takbir dan juga kita nak takbir untuk rukuk ni, kita bermula angkat tangan tu dengan mulanya takbir Allah. Ketika kita mula takbir untuk bergerak menurun pergi ke rukuk, wala yudimuhu ila intiha, tapi tak perlu panjangkan sampai kita habis sampai ke rukuk. Dia berbeza dengan takbir.
Tak perlu kita nak Allahu Akbar. Bar tu kita pun masih lagi berada pada barulah kita dah rukuk, barulah bar. Tidak sedemikian. Tidak diwajibkanlah sedemikian. Li'annahu idza hadha kaffahu mankibaih anhana wa arsala yadayh wa amma at-takbir fayamudduhu ila an yasila hadd ar-raki' لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر فابتداؤهما معا دون انتهائها. Cantik dia kata apa? Kita takbir itu, maka dia akan berterusan sampailah di rukuk. Itu lagi cantik supaya setiap sisi kita punya solat diisi dengan sebutan yang mulia. Okey. Cukuplah. Okey, in the rukuk. Jadi bila nak cantik kita baca ketika rukuk, kita habis baca surah. Ini tu buat gambaran. Habis baca surah apa kita baca? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita angkat Allahu akbar. Allah. Sambil kita angkat tu, kita sebut Allahu akbar, sambil tu kita rukuklah. Dan wala yudimuhu ila intihak, tak perlu pun kita nak teruskan tangan tu sampai kepada kita habis rukuk, tak. Tangan tak perlu Allahu akbar tak wajib pun untuk intiqalat, tapi boleh sebutlah. Tangan tu tak perlu sampai kita habis rukuk. Li'annahu idza haza kaffahu mankibaih inhana wa arsala yadayh, kerana bila dia angkat takbir untuk dia rukuk, okey, tangannya akan menyamai dia punya mankibaih ataupun dia punya bahu. Ketika itu dia telah pun tunduk dan untuk jatuh pergi kepada rukuk. Okey. So tak perlulah dia nak memastikan bahawasanya takbir itu kekal sampai dia berada dalam rukuk yang sempurna. Okey. Ketiga, inda raf'i min ar-ruku' ila i'tidal fayabtadi'u raf'a ma'a ibtida'i ra'fi ra'sihi. Bila kita nak mula takbir ni, bila kita rukuk, kita akan bangun kan? Bangun dari rukuk kan? Ketika itulah kita akan sebut Sami'a Allahu liman hamidah. Fa istawa qa'iman arsalahuma. Bila dah berdiri tu, kita akan letakkan tangan kita khafifan, secara ni apa? Betul ke ni? Wa yabtadi'u ar-raf'a ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi. Maka dia akan, bila dia tengah rukuk, i'tidal, dia akan sebut Sami'a Allahu liman hamidah. Fa idza istawa qa'iman arsalahuma irsalan khafifan tahta sadrih. Bila dia dah berdiri, dia akan meletakkan tangan dia, kan tadi kan, Sami'a Allahu liman hamidah. Tangan tu turun perlahan-lahan, turun ke bawah dada dia. Tapi bukan duduk kat dada, turun kat situ lah untuk dilepaskan habis. Berhenti kat dada ke? Berhenti kat perut ke? Berhenti kat bawah? Okey. Dia kena lepas, dia kena irsal. Tapi ni cerita berkaitan ketika i'tidal, macam mana permulaannya. Okay, tapi kalau kita baca kitab lain, dia akan jelas bila dah habis dipanggil sebagai i'tidal tu, kita akan irsal tangan kita macam biasa. Macam kita ada sebelum kita dia kena irsal. Irsal tu maknanya kita teruskan tangan kita. Macam kita lihat pada hari inilah. Okay, so point kita ialah bila digalakkan kita angkat tangan untuk takbir. Pertama kali takbiratul ihram, Allahu akbar. Keduanya apa? Lepas untuk rukuk, Allahu akbar, rukuk. Ketiganya apa? Ketika i'tidal, Sami'a Allahu liman hamidah. Itu baru kita lepas. Okey. Yang keempat, indal qiyam, inat tasyahud al-awwal. Kita naik tasyahud awal, Allah, kita mau berdiri, Allahu akbar. Okey. Ketika tasyahud awal, kita lepas 2 rakaat ada tahiyat awal. Bila kita bangun tu, bangun duduk tu, kita akan takbir. Tapi takbir yang sama, bukan takbir yang lain. Allahu akbar. Okey, itu dia. Littiba, kerana mengikut akan sunnah Nabi SAW. Baik. Apa kata Syekh lepas tu? Wala yusannu raf'ul yadain fi ghairi hadhihi al-mawadhi'il arba'ah. Tak disunatkan untuk membaca tangan tu tak digalakkan untuk bergerak, angkat tangan tu selain daripada 4 tempat ini.
Seperti contohnya, bangun ataupun bangkit daripada duduk istirahah. Setelah kita sujud, kita nak bangkit untuk rakaat ketiga ataupun keempat, kita pun angkat tangan, tak digalakkan. Okey, jadi yang 4 tempat tu juga kita digalakkan angkat tangan. So point dia apa? Angkat tangan ketika takbir adalah sunat hayat sahaja. Okey, sunat hayat, tapi digalakkanlah pun 4 tempat sahaja. Tapi elok kita buatlah biar cantik kita punya sembahyang nampak sempurna. Baiklah. Tapi kalau tak buat adakah batal? Fa in taraka raf'a fi ma umira bih atau fa'alahu fi ma lam yu'mar bih kuriha. Tapi kalau dia meninggalkan rafa', rafa' kata kamu kena angkat tangan pada 4 tempat ni, ditinggalkan. Hukum ni adalah kurih makruh. Tapi kalau contoh dibuat pada benda tak suruh buat, kamu hanya digalakkan angkat tangan ketika empatnya. Takbir, ketika rukuk, naik rukuk, dan juga kita apa? Ketika tidal. Okay. 4 tempat tu je. Tapi kalau kita buat tempat lain, nak sujud pun kita takbir. Allahu Akbar sujud. Bangkit istirahah pun kita baca. Allahu Akbar. Tak ada kena-mena pun. Apa hukum dia? Kuriha makruh. Ingatkan boleh pahala lebih tapi makruh. Apa sebab ittiba' lah. Sebab kita tak mengikut apa yang digalakkan kepada kita. Okay. So 4 tempat tu sahaja yang penting, yang perlu kita, bukan perlulah, yang digalakkan sunat kita membaca, mengangkat tangan serentak dengan kita punya Allahu Akbar. Okey, faedah. Kata Sulaiman Al-Jamal, dia kata apa? Wa an Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu anna ma'na an-nahar fi qawlihi ta'ala wanhar fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya apa? Ayarfa'a yadayhi fil takbir ila nahrin. Kita angkat tangan ketika takbir sampai nahrin ni. Kita punya leher. Allahu Akbar. Okey, tapi ketika takbir lah. Cantik lah tu. Okey, nahar kat sini. Bukan, letak sini bukan. Allahu Akbar. Sini kan area-area suluh. Maaf, area-area kita punya leher lah. Okey. Okey, kata apa? Wan Ali makna nahar tu makna nahar lah. Makna dia. Ialah kita angkat tangan ketika takbir di tinggi ni. Ada kata tinggi ni. Antum baca kitab Munatul Musalli, tinggi sini. Tangan itu bersamaan dengan telinga kita. Ada kata sama dengan kita punya leher saja. Hadza khilafun kabir bainal ulama. Jangan duk gaduh lah. Okay. Faslun, pasal pada menceritakan wajibatis sujud, kewajipan yang perlu kita lakukan ketika sujud. Syurutus sujudi sab'atun, cukup sampai sini. Dan nanti kita akan lihat syarat sujud tu ada 4 perkara insya-Allah taala. Okey, cukuplah sampai sini. Kita dah pun hampir 50. So mudah-mudahan kita mendapat maklumat dan juga mendapat kebaikan dan keberkatan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.